Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan bincangkan latihan sumatif 3 buku teks Sains Tingkatan 2 KSSM muka surat 71 hingga 73. Soalan yang pertama, rajah 1 menunjukkan suatu piramid makanan. Okey, pelajar boleh lihat aras pertama, ini adalah karbohidrat. Aras kedua, buah-buahan dan sayur-sayuran. Aras ketiga, ini apa? Aras ketiga ni ialah protein. Aras keempat ialah minyak, lemak dan juga gula. Soalan pertama, namakan 3 jenis makanan yang berada pada ruangan bertanda X. Tadi cikgu dah bagi tahu X ialah sumber protein. Jadi pelajar boleh jawab telur, daging, kacang soya, ayam, ikan dan lain-lain sumber makanan yang mengandungi protein. Soalan B, nyatakan fungsi makanan tersebut. Jadi, fungsi protein ialah untuk pertumbuhan, membina sel-sel dan tisu badan. Bagi piramid makanan Malaysia 2020, pelajar boleh lihat pada aras 1, ianya telah pun diubah kepada sayur-sayuran dan buah-buahan kini berada di aras bawah dengan saranan pengambilan sekurang-kurangnya 3 sajian sayur dan 2 sajian buah. Okey, pada 2010 yang di bawah ni ialah karbohidrat. Tapi 2020 di bawah ni telah pun ditukar kepada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kumpulan karbohidrat kini berada di aras 2 dengan saranan pengambilan 3 hingga 5 sajian sehari. Aras 3 dikekalkan iaitu sumber protein dan aras 4 ialah lemak, minyak, gula dan juga garam. Saranan pengambilan 6 hingga 8 gelas air kosong sehari turut ditambah pada piramid makanan Malaysia 2020. Soalan C, Amri berusia 15 tahun dan mengalami obesiti. Amri juga telah disahkan mengidap diabetes oleh doktor. Soalan yang pertama, cadangkan amalan yang perlu dilakukan oleh Amri bagi mengawal kesihatannya. Jawapannya ialah amalkan pengambilan makanan sihat, bersenam dan banyakkan minum air kosong. Soalan kedua, cadangkan menu sarapan yang seimbang dan sesuai untuk Amri. Okey, Amri boleh mengambil roti, minuman coklat dan juga telur separuh masak. Soalan yang ketiga, pada pendapat anda, apakah punca masalah kesihatan Amri? Wajarkan pendapat anda. Jawapannya, Amri mungkin kerap mengambil makanan rapuh dan minuman bergas. Makanan rapuh mengandungi lemak yang tinggi. Minuman bergas pula mengandungi gula yang tinggi. Lemak berlebihan akan menyebabkan obesiti dan gula berlebihan pula menyebabkan diabetes. Soalan yang kedua, Nicole tinggal di kawasan Arktik yang mempunyai suhu serendah negatif 40 darjah Celsius. Soalan A, apakah kelas makanan yang perlu diambil secara berterusan oleh Nicole untuk menyesuaikan dirinya dengan suhu sejuk? Jawapannya, Nicole boleh mengambil diet yang tinggi dengan kandungan lemak ikan. B, berikan alasan bagi jawapan anda di 2A. Fungsi lemak ialah memanaskan badan. Lemak berlebihan akan disimpan di bawah kulit sebagai penebat haba. Sekarang kita akan jawab soalan yang ketiga. Rajah 2 menunjukkan sistem pencernaan manusia. Okey, ini adalah sistem pencernaan manusia. Soalan A, kenal pasti bahagian P hingga W. Sekarang kita akan lihat. Okey, organ P. P dekat sini ialah mulut. Okey, Q ialah hati. R ialah usus besar. S ialah esophagus. T ialah perut. U ialah duodenum. V ialah usus kecil. Dan W ialah dubur. Soalan B, namakan bahagian bermulanya. Yang pertama, pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat bermula di mulut. Jadi jawapan yang pertama ialah mulut. Pencernaan protein bermula di perut. Okey. Jadi pencernaan protein bermula di perut. Dan pencernaan lemak bermula di duodenum. Soalan yang keempat, Amira telah menguji 2 jenis makanan yang berlainan
menggunakan larutan iodin dan larutan benedik. Hasil pemerhatian Amira adalah seperti berikut. Nasi bertukar warna menjadi biru tua apabila ujian iodin dijalankan, kekal biru apabila dilakukan ujian benedik. Madu kekal warna perang apabila ujian iodin dijalankan, menjadi mendakan merah bata apabila ujian benedik dijalankan. Soalan A, jelaskan cara Amira melakukan ujian benedik. Ini adalah kaedah bagaimana melakukan ujian benedik. Yang pertama, madu dimasukkan ke dalam tabung didih. Yang kedua, 2 ml larutan benedik ditambah. Okey, pelajar boleh lihat, ini adalah tabung didih yang dimasukkan dengan madu dan juga larutan benedik. Kemudian, larutan dipanaskan di dalam tabung didih menggunakan kukus air. Ini adalah cara kita nak memanaskan madu dan juga larutan benedik di dalam bikar yang berisi air dan kita panaskan. Kemudian, perubahan warna diperhatikan. Soalan B, bina satu jadual yang jelas untuk menunjukkan keputusan yang diperoleh Amira dalam kedua-dua ujian makanan tersebut. Jadi pelajar-pelajar boleh bina satu jadual seperti ini, di mana aspek ini yang pertama ialah makanan, yang tengah ialah ujian dan yang ujung ialah pemerhatian. Makanan yang kita kaji ialah nasi dan ujian yang kita jalankan ialah ujian iodin dan juga ujian benedik. Okey, selepas itu kita akan rekodkan pemerhatian. Begitu juga dengan madu, kita jalankan ujian iodin dan juga ujian benedik dan pemerhatian akan direkodkan selepas itu. Soalan C, apakah kesimpulan yang dapat dibuat oleh Amira? Kesimpulannya ialah nasi mengandungi kanji, di mana nasi bertukar menjadi biru tua apabila dilakukan ujian iodin. Ini adalah keputusan ataupun pemerhatian yang positif. Manakala madu mengandungi gula penurun, di mana hasil yang positif iaitu mendakan merah bata terbentuk apabila ujian benedik dijalankan. Soalan yang kelima, Puyi telah menjalankan eksperimen tentang kesan haba terhadap amylase. Amylase mencernakan kanji kepada maltose. Jadi pelajar kena ingat, amylase ialah satu enzim yang mencernakan kanji kepada maltose. Kaedahnya ialah 2 ml larutan amylase dituang ke dalam 2 tabung didih A dan B. Hanya larutan di dalam tabung didih A dididihkan. Kemudian larutan tersebut dibiarkan sejuk hingga mencapai suhu bilik. So, pelajar kena ingat hanya tabung didih A dididihkan tetapi tidak pada tabung didih B. 5 ml ampaian kanji ditambahkan ke dalam tabung didih A dan B. Selepas 10 minit, Puyi menjalankan ujian untuk menguji kehadiran maltosa. Puyi mendapati maltosa hadir di dalam tabung didih B sahaja. Okey, di sini pelajar kena ingat bahawa maltosa adalah salah satu contoh gula penurun. Soalan A, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam eksperimen ini? Dimanipulasi itu maksudnya yang berubah. Jadi jawapannya ialah suhu amylase, di mana tabung didih A yang kita letakkan amylase tadi tu dididihkan tetapi tidak pada tabung didih B. Soalan kedua, nyatakan 2 pemboleh ubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini. Dimalarkan itu maksudnya ditetapkan. Jadi jawapannya ialah isi padu amylase dan isi padu ampaian kanji. 2 ml larutan amylase diletakkan di dalam tabung didih A dan juga B, maka ianya ditetapkan. Begitu juga dengan ampaian kanji sebanyak 5 ml dimasukkan ke dalam tabung didih A dan tabung didih B. Soalan C, Puyi membuat kesimpulan bahawa suhu yang tinggi telah memusnahkan amylase. Adakah kesimpulan Puyi betul? Wajarkan. Jawapannya ialah ya. Apabila dipanaskan, larutan benedik tidak membentuk mendakan merah bata. Okey, kat sini pelajar boleh betulkan mendakan merah bata. Ini menunjukkan bahawa tiada kehadiran gula penurun. Suhu yang tinggi telah memusnahkan amylase.
kanji tidak dapat dicernakan kepada maltosa. Jadi kita tengok kembali, selepas 10 minit Puyi menjalankan ujian untuk menguji kehadiran maltosa dan Puyi mendapati maltosa hadir di dalam tabung didih B sahaja. Hanya amylase di dalam tabung didih A sahaja dididihkan dan amylase tersebut telah pun musnah disebabkan suhu yang tinggi. Okey, jadi amylase di dalam tabung didih A tidak dapat menukarkan kanji kepada maltosa. Sebab itulah kita tidak dapat melihat adanya maltosa di dalam tabung didih A. Okey, hanya ada di dalam tabung didih B sahaja, di mana amylase telah pun menukarkan kanji kepada maltosa. Sekarang kita akan jawab soalan masteri Kebat 3. Soalan 6. Encik Fuad dan Encik Razak tinggal berjiran di sebuah perkampungan di tepi pantai. Encik Fuad ialah seorang nelayan, manakala Encik Razak mengajar di sebuah sekolah di perkampungan tersebut. Gambar foto 1 menunjukkan satu set hidangan sarapan bagi seorang lelaki dewasa yang sihat tubuh badan. Okey, pelajar boleh lihat gambar ni. Okey, di mana ada telur rebus, sandwich, teh dan juga tembikai. Soalan A. Kaji set makanan tersebut dan nyatakan sama ada set tersebut lebih sesuai untuk Encik Fuad atau Encik Razak. Wajarkan pilihan anda. Jawapannya ialah set makanan tersebut lebih sesuai untuk Encik Razak. Ini adalah kerana Encik Razak bekerja sebagai guru dan dia tidak menggunakan tenaga yang banyak, maka hidangannya lebih ringan. Encik Fuad bekerja sebagai nelayan, memerlukan tenaga yang lebih banyak. Jadi, perlu makan makanan yang lebih banyak karbohidrat dan juga lemak yang membekalkan lebih tenaga. Soalan B. Cadangkan set hidangan sarapan yang sesuai untuk individu yang anda tidak pilih di 6A. Yang kita tidak pilih tadi ialah Encik Fuad. Jadi, cadangan set hidangan sarapan untuk Encik Fuad ialah Encik Fuad boleh mengambil nasi lemak, ikan bilis dan juga timun, ayam goreng dan juga teh susu. Jadi, Encik Fuad boleh mendapatkan karbohidrat, lemak dan juga protein daripada nasi lemak, ikan bilis, vitamin daripada timun. Okey, ayam goreng ni membekalkan protein dan juga lemak, dan dia boleh mengambil air teh susu semasa mengambil sarapan. Soalan ketujuh, baca petikan di bawah kemudian jawab soalan berikut. Seorang pengamal vegetarian tidak makan daging, ikan dan ayam, tetapi hanya makan sayur-sayuran atas sebab-sebab pribadi. Walau bagaimanapun, dia boleh makan produk yang berasal daripada haiwan seperti susu dan keju. Soalan A. Pada pendapat anda, adakah amalan pemakanan individu tersebut sihat? Terangkan. Amalan pemakanan individu tersebut adalah sihat. Ini adalah kerana walaupun dia tidak makan daging, ikan dan ayam, tetapi dia masih mendapat protein daripada susu dan keju. Soalan B. Pengamal vegetarian tersebut ingin memasak burger. Rancang menu burger yang seimbang untuk dia. Jelaskan. Menu burgernya terdiri daripada roti burger, keju, salad dan juga tomato. Dia akan mendapat karbohidrat daripada roti burger, protein dan lemak daripada keju dan vitamin daripada salad dan tomato. Cikgu harap semua pelajar telah pun faham latihan sumatif 3 dan masteri Kebat 3. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.